daripada luar sana yang melihat forum pada hari ini. Berikan tepukan. Okey, begini. Kita harus membuat pekan ini sesuatu forum yang santai dan berilmiah, kerana kita tidak akan memberikan rasa rusing dan stres kepada anda semua. Jadi pada anda semua, mohon berikan kerjasama di atas setiap apa yang kami bicarakan, dan sekiranya kami mohon ampun dan maaf terlebih dahulu bahawasanya ilmu itu tidak mengenal usia. Walaupun anda melihat kami di atas ini agak berusia dan muda, tetapi ilmu tidak mengenal usia. Walaupun mungkin anda berusia 18 dan 19 tahun, mungkin ilmu anda lebih dari kami. Jadi mohon ampun dan maafkan kami sekiranya ada kekhilafan yang berlaku sepanjang perbincangan ini. Boleh? Baik, terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Afuf, ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Alim, ya Rakib, ya Qawi, ya Mubadi, ya Wal Kisami, ya Muhaymin, ya Majid, ya Sabur, ya Latif, ya Syafi, ya Hafiz, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang dihormati panel kita pada hari ini, pada malam ini, di sebelah kiri saya perkenalkan Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sinergi Ikhlas, Tuan Fazrul Ismail. Berikan tepukan. Beliau juga boleh dikategorikan sebagai motivator bebas, tetapi bukannya ahli politik bebas. Ya, terus diingat dulu. Dan seterusnya, Hezri Yasin, kolumnis majalah I. Berikan tepukan. Dan juga Puan Izzah. Okey, saya minta maaf dulu sebab saya suka minta maaf. Sebab tu tuan suka dekat saya. Sebab saya selalu minta maaf. Ya, lelaki kalau nak perempuan suka selalu minta maaf. Ya, okey. Baik. Okey, Puan Izzah Jasmine ataupun Jasmine. Kalau Jawa di sini Jasmine. Puan Izzah Jasmine atau Jasmine? Jasmine. Tapi kalau masalahnya Jasmine. Okey, Puan Izzah Jasmine. Okey, berikan juga tepukan yang berpeluh kepada penggarap program Saudari Quratul Ain Najwa binti Rosli, ahli jawatan kuasa pelajar kru daripada Bercinta Selepas Nikah, dan juga pelajar-pelajar dari Kolej Mama Banteng. Saya minta maaf lagi. Kenapa? Minta maaf. Saya minta maaf lagi kerana suara saya begini. Jangan betulkan frekuensi anda kerana ialah suara saya ada sedap di radio. Tapi kalau sini beri suara saya minta ampun kerana tadi makan banyak minyak dan sambal jadi begini. Tapi boleh dengar kan? Boleh. Baik. Dan terlebih dahulu juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kru Yayasan Warisan Rumah yang diketahui oleh pengurusnya, iaitu Cik Azam Ali, Cik Azam Aris. Bukan? Baik, sedikit pengenalan. Ya, sedikit pengenalan dengan betul-betul kerana akan ada hadiah di atas setiap apa yang saya cakapkan ini. Ya. Okey, untuk makluman, program Bercinta Selepas Nikah adalah anjuran Yayasan Warisan Rumah Ikhlas atau dikenali sebagai WI. WI menyediakan rumah mengaji atau rumah ngaji, dataran ilmu dan juga wakaf lupus Al-Quran. WI, Warisan Rumah Ikhlas, dinaungi ataupun di bawah rumusan kumpulan media Karagraf, di mana kumpulan media Karagraf Sedia Berhad adalah sebuah percetakan, sebuah syarikat percetakan terbesar di Malaysia yang telah menerbitkan hampir 30 majalah,
satu akhbar Sinar Harian. Berikan tepuk tangan. Untuk bantuan juga, program ini adalah program komuniti yang memang dianjurkan setiap bulan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Dan untuk makluman kepada anda semua, penganjuran pada hari ini adalah penganjuran yang kali ke-6, di mana yang pertama di UiTM, kedua UiA Beijing, ketiga UiA Gombak, keempat UMAS Sarawak, kelima UMS Labuan, keenam Kolej Muhammad Banting. Dan untuk makluman, di antara banyak road tour, anda lah yang paling sporting dan paling semangat. Nak tahu sebab apa? Sebab yang lagi 5 tu saya tak ada. Jadi ini yang pertama kali saya tengok yang paling semangat. Okey, seterusnya program ini akan terus berlangsung di UNICEF dan juga kuis. Okey, saya tak nak berbicara panjang ya. Biasalah anak-anak muda ni bila dengar orang tua membibir, dia macam-macam lah, mulakan WhatsApp, main WeChat, main FB. Jadi untuk malam ini saja berikan penumpuan ya kepada kita semua. Bukakan hati, bukakan minda, sekurang-kurangnya ada ilmu, ada perkataan yang boleh kita serap, yang boleh kita bawa balik dan boleh kita kongsikan bersama di masa akan datang. Baiklah, Bersih Forum ini bercerita selepas nikah dalam membangun misi bersama Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, berharap dapat mengumpulkan para anak muda dan mengajak mereka back to basic, kembali menghayati Al-Quran dan As-Sunnah dalam menepani cabaran kehidupan dan juga menangani soal terhagisnya nilai-nilai mulia dari kehidupan. Kita ingin anak muda yang tinggi intelektual, emosi dan spiritualnya. Kita ingin membentuk generasi yang soleh, anak muda yang soleh dan solehah, sehingga lahir legal. Dalam surah Yasin ayat 36 ke surah 442, Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasang-pasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau diri mereka ataupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Ayat ini jelas menunjukkan memang fitrah Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, lelaki dan wanita, jantan dan betina, lelaki dan lelaki. Ada? Ada juga. Perempuan dan perempuan. Ada? Kalau itu berlaku, maksudnya itu bukan umrah. Ya? Baik. Jadi untuk kita kaitkan dengan persoalan ini terbuka kepada ketiga panel untuk kita mulakan interaksi ini. Bila sebut pasal pasangan, bila sebut pasal nikah, ini yang berkaitan dapat dengan apa? Kasih sayang, betul? Kalau kita tak ada kasih sayang, kita tak boleh nikah. Kita tak boleh berpasang-pasangan, tak boleh merasai apa itu nikmatnya cinta. Jadi, bila waktu yang paling tepat untuk seseorang itu mula berfikir tentang bernikah? Boleh Tuan Fazrul? Tuan Fazrul silakan. Berikan tepukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi man wala. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Syah. Okey, sebelum tu, nama kampung saya di sini Muhammad Syahwaluddin Aidil Fitri. Tapi nama di kota Charles Fitri. Nampak tak? Branding. Okey, teruskan. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, terima kasih. Seterusnya yang dihormati kepada Tuan Syahri, kepada Rizal sebagai rakan forum pada hari ini. Dihormati kepada barisan komiti ATK bagi program ini. Seterusnya kepada saudara-saudari yang dihormati, yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya menjadikan syukur kepada Allah Taala seronok berada di sini di lokasi individu yang sentiasa membaca, dan membaca
Dan sudah pastinya bila bercakap tentang membaca, kita akan mengaitkan dengan firman Allah Taala wahyu pertama. Wahyu pertama untuk kita berkenalan tentang apakah bila nak bercita, kan tuan? Kita bila nak bercita? Bila nak bercita dan berfikir tentang menikah. Bila berfikir nak menikah? Dia ada cerita sampai tak nikah. Okey. Benda lain. Jadi bila nak berfikir tentang cinta dan bila nak bernikah. Jadi kita nak merujuk kepada pencipta yang menciptakan kita berpasang-pasangan lelaki dan perempuan sebagaimana yang dibacakan ayat sebentar tadi. Dan tentunya kita akan merujuk kepada wahyu pertama, iaitu bacalah. Di dalam bahasa Arabnya yang mungkin kita boleh baca sama-sama perlahan-lahan dahulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ sahaja dah ada jawapan dah. Dah ada jawapan. Kalau katakan balik daripada forum ini, pada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kita dengar sahaja kepada, ingat sahaja kepada wahyu pertama ini, dah ada jawapan dah kepada soalan yang ditanyakan oleh Charles sebentar ini. Apakah maksud Iqra? Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Kerana selepas daripada ayat itu Allah menyatakan tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, bercerita tentang kepentingan perjumpaan di antara seorang lelaki dan perempuan. Okey, kita tengok sama-sama. Kalau katakan tengok kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang pertama ialah baca. Saudara-saudari perlu membaca dan membaca dan membaca. Dan salah satu kemahiran membaca ialah kita kena berfikir. Jadi sebelum nak buat sesuatu kena berfikir. Dan Iqra itu qara'a, maksud di dalam bahasa Arabnya ialah kita mengumpulkan sesuatu menjadi sesuatu yang bermakna. Mengumpulkan beberapa perkara menjadi sesuatu yang bermakna. Bukan semestinya kita baca daripada teks yang bertulis, tetapi kita tengok daripada persekitaran, kita tengok daripada fenomena alam, itu dinamakan sebagai Iqra. Maka saudara-saudari berada di sisi Iqra, bacalah, dan ia perlu dikaitkan dengan bismi rabbik. Kalau baca belum lagi sampai kenal kepada Tuhan, hafal kepada jadual berkala dalam kimia ataupun tahu tentang homeostasis contohnya, tapi tak nampak apa kaitan dengan rabbik, maksudnya belum lagi wajar untuk berfikir pasal cinta, nikah. Apatah lagi nikah, nak cinta sesama manusia, tak lagi pasal apa, tak bercinta lagi dengan pencipta cinta itu sendiri dan yang akan memasangkan seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi jawapannya apa? Iqra bismi rabbik. Kalau sudah bersedia, maka kita tengok kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Tuhan yang telah menciptakan. Apa cerita tentang Tuhan yang menciptakan ini? Apa kepentingannya dalam ayat tersebut? Kalau katakan bertanya dengan Puan Ezri nanti untuk cerita kongsi. Puan Ezri orang mana Puan Ezri? Puan Ezri orang Kuala Lumpur, Selangor. Bertemu dengan Puan Izzah orang Johor. Orang mana? Orang Johor. Ya. Pernah tak, kalau nak tanya lah Puan Ezri, ya? Pernah tak Puan Ezri pernah membayangkan satu formula bagaimana nak waktu di UAE nanti Puan Ezri akan kongsi pengalaman macam mana? Adakah pernah berdoa? Saya tak tanya sekali. Terus kan, banyak forum ni dia tak ada siapa tanya, tak ada jawab. Pada-pada tanya lah. Tak ada, kita tunggu tau. Kerana dalam forum ini memang para panel seorang yang cukup mahir bertanya dan menjawab. Jadi kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat kepada anda yang tidak tahu lagi, pada hari ini kita berbicarakan ijazah versus surat nikah. Bersediakah aku? Bersediakah anda? Jadi Tuan Fazrul, Cik Ezri dan Puan Izzah akan mengupas isu ini daripada awal hingga ke akhir. Jadi kalau mereka bercakap dari mulai hingga akhir, senang kerja saya buat duit. Jangan risau. Okey, terus ya. Okey, baik. Jadi kalau kita tanya, tak apalah nanti Tuan Ezri akan jawab. Ya, tapi kalau katakan saya, pengalaman saya ialah seorang yang lahir di Perak. Saya duduk di Johor lama, di Keluang Johor. Kemudian saya pergi ke Ipoh belajar, bertemu dengan seorang individu daripada Sabah yang keluarganya di Penang. Saya bertemunya di US dan akhirnya berkahwin di Malaysia.
tentang Allah memberi formula untuk kita belajar Iqra, tetapi Allah tidak memberi kita formula untuk berjumpa, bernikah sehingga lahirnya seorang insan seperti kita. Dan juga kalau katakan yang berumah tangga sehingga lahir anak ataupun insan, tidak ada formula. Kalau katakan ambil IV di sini buat 180 hari, kan, community service ataupun berbuat segala aktiviti di College Marabanting ini, buatlah macam mana sekalipun, tidak ada formula untuk khalaq, untuk daripada orang Perak nak jumpa orang Sabah, keluarga di Penang bertemu di US dan akhirnya berkahwin di Penang dan sekarang ni duduk di Bali. Tak ada siapa yang dapat formula. Tetapi formula untuk belajar, untuk Iqra, itulah nama tempatnya College Marabanting. Jadi bilakah perlu berfikir tentang nak bercinta apatah lagi bernikah? Sebenarnya banyakkan membaca sehingga bertemu dengan khalq, dengan Rabbi, dengan Tuhanmu, dengan Tuhan kita semua. Dan insya-Allah Tuhan ini akan menyelesaikan formula yang tidak ada seorang pun dalam dunia ini ada formula menemukan seorang lelaki bertemu dengan seorang perempuan daripada Perak dengan orang Sabah bertemu di US, kahwin di Malaysia. Tak pernah lagi saya belajar dalam chemical engineering ketika di US dahulu ada formula macam mana nak mencari orang Sabah yang jumpa di US bertemu di Malaysia. Jadi antara saya itu, bilakah nak berfikir sebenarnya pada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, wahyu pertama, mengapa tiba-tiba Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Kerana peristiwa khalaq, dia menciptakan itu daripada bertemunya pasangan lelaki dan perempuan sehingga lahir seorang insan, tidak ada formula. Jadi bila nak fikir, ketika Tuhan telah menetapkan, pada waktu itulah kita berfikir. Ketika Tuhan telah menetapkan, pada waktu itulah kita bernikah. Tetapi banyakkan pencarian demi pencarian untuk mengenal kepada Tuhan. Baik. Banyakkan membaca, dan arti lain banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa, bukannya doa untuk cari jodoh cepat. Doa kita percaya dalam apa saja pembelajaran kita pada hari ini. Ada tak yang berdoa, ya Allah ya Tuhanku, temukanlah aku dengan si tudung hijau depan ini? Ada? Ada ke tak ada? Yang wanita, ya Allah ya Tuhanku, jodohkan aku dengan apa yang pakai kopiah aku. Ya Allah, zuhurnya aku lihat dirinya. Ada ke? Kalau ada tu mesti dah dahulu, ya? Betul tak Okey. Itu kupasan daripada Tuan Fazrul dari sudut intelektual dan ilmiah. Kita nak dengar juga pandangan, sisi pandang yang lebih trendy dengan keadaan kita sekarang, ya, masih muda, ya, berusia 21 tahun. Okey, tadi Tuan Fazrul katakan waktu yang paling tepat. Sebenarnya tak ada waktu yang paling tepat, ya. Kalau ini datang, lambat ataupun cepat, itu adalah ketentuannya. Okey, Tuan Hazri, waktu yang paling tepat, boleh saya tanya sikit tak? Hazri dengan Izzah ditemukan pada usia umur berapa tahun? Pertemuan atau pernikahan? Pernikahan. Pernikahan. 24 tahun. 24 tahun dan Tuan Izzah? Sama juga, cuma dia bulan lain. Oh, bulan lain. Okey. Tapi dia masih 23. Pernikahan 24 tahun. Ya. Pertemuan 19 tahun. 5 tahun cerita. Sekejap. Okey. Teruskan. Waktu yang paling tepat berfikir untuk menikah. Kalau tadi umur 24 tahun, tapi ini mungkin untuk mereka-mereka yang ada di sini. Sebenarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih dengan urat depan saya ini dalam dewan ini. Baik, yang pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberi kesempatan, diberi ruang dan peluang bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di hadapan saya ini. Masya Allah, ramai yang hadir. Kalau kira 10,000 boleh, termasuk malaikat-malaikat tak? Buka pun suci-suci mereka. Allahu Akbar. Ya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pihak Makmi kerana memberi peluang jemput saya. Terima kasih kepada moderator yang anggun bergaya, handsome orangnya, tapi handsome saya lagi lah. Dan juga kepada guru saya, sahabat saya yang cukup saya hormati, yang saya segani, ya, sekaligus samaha. Itu dahsyat. Ya, Tuan Fazrul Ismail, kali pertama. Sebenarnya kita semua ni kali pertama. Abang Syah, saya panggil Abang Syah, Abang Syah kali pertama. Saya tanya Tuan Fazrul pun kali pertama, saya pun kali pertama. Dan anda semua kali ke berapa? Kali pertama. Jadikan kali pertama ini cinta di hati kita. Look at first sight. Allahu Akbar. Baik, sahabat-sahabat, berapa minit ada masa ni? Okey, berapa minit yang anda nak? Dahsyat. 5 minit lah. Tak lebih. Jadi kita ada masa yang panjang untuk kupas secara santai ilmu tu sampai kepada mereka, dan bila mereka balik terus tidur. Mimpi-mimpi. Bukan 5 sekali ni dah 3 minit lah. Pengisian 2 minit lah. Baik. Sebenarnya, sahabat, sejujurnya saya bukanlah orang yang betul-betul layak, yang betul-betul sesuai untuk nak berfungsikan kepada sahabat-sahabat. Sejujurnya, kita tahu banyak lagi kisah para ulama, para sahabat yang kisah mereka ini sangat boleh dijadikan contoh. Kita boleh ambil kalau banyak lagi scholar-scholar, mereka-mereka yang hebat yang kita boleh jadikan contoh dalam kita nak membina rumah tangga, percintaan dan sebagainya. Jadi macam saya dan isteri saya sendiri, kami berkongsi mungkin dari segi pengalaman kami yang mengikut mungkin trend sekarang. Allah SWT tak adalah kami ikut sangat. Baik, baru berapa tahun nikah je kan? Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi harapnya apa yang saya sampaikan ini, sekiranya ada di hadapan saya ini para ustaz ataupun bakal ustaz, para ustazah ataupun bakal ustazah yang ada perkara yang silap yang perlu saya perbaiki, maka betul-betul. Ya? Baik, soalan yang Abang Syah tanyakan kepada saya tadi, bila masa yang sesuai? Rasanya apa? Lain soalan yang tahu. Lain. Dia sama, tapi cara olah yang berbeza. Baik. Sebenarnya saya setuju dengan Tuan Fazrul, dan saya pun bila berselepan dengan isteri saya, dia tak ada satu masa yang sesuai kerana bukan tak ada satu masa yang sesuai, kerana dia berbeza mengikut individu tertentu. Ada orang dia rasa sesuai bila dia masuk universiti. Ada orang dia rasa sesuai bila dia bekerja. Ada orang dia rasa sesuai bila bekerja nantilah 5 tahun, 10 tahun dari manager baru nak beri rumah tangga. Mungkin dari segi dia nak stabilkan income dan sebagainya. Namun saya nak berkongsikan secara ringkas, nanti mungkin dari sudut pandang isteri saya mungkin lebih detail dan sebagainya. Ada perkara-perkara yang kita kena tengok, dan dia sebenarnya bergantung kepada diri kita sendiri. Masalahnya sekarang ini adalah apabila kita membandingkan dengan orang lain. Nampak? Apabila kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dia menjadi satu bahaya bila mana kita dengan kawan sebaya. Kawan kita dah bersedia dari segi beberapa aspek, insyaAllah yang mungkin akan disentuh oleh isteri saya nanti. Kita belum bersedia, belum komplit beberapa perkara, tapi kerana nak ikut kawan, belajar sama mungkin, tadika sama, sekolah rendah sama, sekolah rendah sama, universiti sama. Saya ada kawan yang macam tu, kami dari sekolah rendah sampai universiti sama. Tiba-tiba kawan ni tadi, aku rasa bagus malam aku nak pergi sekolah tadika. Contoh, dia nak kahwin dah kau ya. Dia jadi seorang tercabar. Sedangkan kawan itu cukup beberapa aspek. Kita ni mungkin individu tersebut belum cukup. Jadi dia jangan sampai kita ikut orang, ikut.
Contohnya ada saya masa kawan masa di matrikulasi. Waktu itu saya usia 18 tahun dan senior saya 19 tahun. Muda. Biasanya masa kita belajar dulu, kalau UIA ni dia ada matrik dengan main camp. Masa main camp, ramai orang mendirikan rumah tangga tu ramai. Matrik jarang, tapi dia berkahwin. Dia menjadikan satu kejutan buat kami. Sehingga kan apabila kami berbual, semua dia fikir, lepas kita kahwin juga, begitu. Sedangkan tahun depan seterusnya, bila saya fikir balik, masih banyak perkara-perkara yang saya kena komplitkan, yang saya perlu ada, of course antaranya ilmu. Dan bila difikirkan balik, subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, bersyukur Allah tidak. Orang kata jodoh saya itu bukan pada semuda 19 tahun. Dan kita bimbang, bukan apa, bukan nak kata kita tolak jodoh, tidak. Tapi boleh berlaku bahayanya bila mana persediaan tak ada, ilmunya tak ada, dan beberapa perkara lain bila kita mendirikan rumah tangga di bawah timbul fitnah. Itu yang kita risau. Jadi secara ringkas sikit sebanyak bila kita tanyakan bila masa yang sesuai, dia bergantung kepada orang, beberapa perkara yang perlu dipenuhi. Dan jangan ikut orang. Jangan ikut orang. Kan contoh yang macam contoh. Saya dengan macam berbeza. Handsome kita lain. Saya manis. Saya jujur. Saya tak handsome, tapi saya manis. Keyakinan itu penting. Kenapa nak nampak ada semut naik? Contoh kita berbeza. Mungkin dah orang kata dah bersedia dalam satu aspek. Saya mungkin belum kerana kita berbeza. Jadi kena perhatikan diri kita, adakah ilmu kita dah cukup dan sebagainya, dan dibandingkan. InsyaAllah waktu itu, dan yang paling penting hubungan kita dengan Allah SWT. Sebab Allah SWT yang akan bagi jawapan bahawa anda dah sedia. Okey, baik. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan kepuasan orang muda yang berkahwin di usia yang muda, iaitu Tuan Hizri. Tapi kalau kita lihat, kita tadi sedang santai. Adakah anda dah bersedia? Okey. Sini dah. Sini dah. Takkan nak kahwin selama ni? Bersedia? Jadi, anda sejawab, adakah anda dah bersedia? Kena yakin dengan diri. Yakin? Belum dah. Baik. Jadi kesimpulannya di sini. Bersedia ataupun belum bersedia, anda kena tanya diri anda balik, tetapi harus ikuti poin-poin ataupun kupasan-kupasan yang akan terus kita bincangkan selepas ini. Okey, seterusnya Puan Izzah Jasman. Baik, tadi dikabarkan pernikahan bersama Tuan Hizri pada usia 24 tahun. Pertemuan dua mata mungkin sekitar 1 tahun. Betul? Tak sampai 1 tahun. Mungkin 3 bulan. Mungkin 3 bulan pertemuan itu. 8 bulan sebelum nikah berjumpa dengan Tuan Hizri ketika di mana? Di pejabat. Tuan Hizri buka pintu, Puan Izzah buka pintu, bertemu. Betul? Tidur cacah bintang terus keluar. Oh, jaga kita dulu. Bukan. Lain sikit lah. Okey, tapi walau apa pun pertemuan, walau apa pun asbab yang berlaku, itu adalah titik permulaan terjadinya hubungan kokasi antara dua makhluk, lelaki dan wanita. Itu yang berlaku pada Tuan Hizri dan juga Puan Izzah. Okey, 8 bulan sebelum nikah bertemu, terus ada perasaan sayang, ditiupkan perasaan sayang, dan terus letakkan tarikh pernikahan. Tapi sebelum itu, pernah terfikir tak untuk bernikah di usia yang muda? Saya tanya dia yang dia jawab kenapa? Okey. Terus. Lelaki-lelaki pengajaran pertama
harus selalu minta maaf perempuan mudah suka. Yang kedua, kita selalu hiburkan wanita. Itu tips. Kita tahu tips tu. Okey, teruskan. Tidak pernah terfikir untuk bernikah dalam usia yang agak muda, 23-24 tahun. Tapi saya telah bermula untuk mendoakan mendapat pasangan yang baik sejak saya berusia 14 tahun. Wow. Sejak usia 14 tahun telah ada nawa itu untuk berdoa untuk mendapat pasangan yang baik. Masa tu tengok cerita Samarinda dia ke apa? Okey, kurang. Oh. Okey, di usia 14 tahun telah ada nawa itu untuk berdoa mendapatkan pasangan yang baik. Okey, terus. Mungkin sahabat-sahabat semua jenis apa cepat sangat kan berfikir untuk berdoa untuk mendapatkan pasangan yang baik. Ceritanya begini. Ada seorang cikgu saya, dia bertanya kepada saya dan kawan-kawan saya, dia kata, kamu semua ni dah berdoa belum untuk mendapatkan pasangan yang baik? Rasanya masa tu masih terlalu awal untuk berfikir. Tapi dia kata, saya sendiri telah bermula berdoa untuk mendapatkan pasangan yang baik ketika saya masih kecil lagi. Jadi saya dan kawan-kawan saya semua sekali terkejut. Betul cikgu kan? Kenapa tidak? Dia kata, kalau kita nak dapatkan pasangan yang baik, kita mesti berdoa dari awal lagi. Kalau nak ikutkan saya ni dulu, tak adalah baik sangat baik dengan sahabat-sahabat kehidupan saya ni. Tapi mungkin berkat saya berdoa, dah lama saya berdoa, jadi Allah kurniakanlah seorang suami yang soleh. Itu dia kata ya. Okey. Okey. Key pointnya adalah berdoa. Okey, tak kisahlah berdoa untuk dapatkan jodoh, dapatkan kejayaan, pemeriksaan yang baik dan sebagainya. Apakah doa jodoh yang Izzah baca? Okey, saya doakan akan mendapat pasangan yang soleh yang boleh membimbing saya apa lagi. Saya doa juga untuk mendapatkan suri yang soleh dan solehah yang boleh menjadi mata-mata hati saya dalam Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Diharapkan itu dicontoh kepada anda semua lelaki dan juga perempuan. Okey. Itu maksudnya sekali anda juga tidak pernah berfikir tarikh bila untuk menikah, tarikh bila untuk bercinta dan sebagainya. Sedikit perkongsian. Jujur saya katakan, sebab tu saya mulakan tadi dengan surah Yasin ayat 36, di mana ayat selain itu ada ayat berkasih. Kalau dikatakan betul saya, ayat berkasih sayang. Kita ni wujudnya kasih sayang sejak yang kecil lagi. Jujur atau tidak, dulu masa kita pergi sekolah, kita suka pergi sekolah sebab apa? Sebab kita ada suka dan sayang sama ada dengan cikgu ataupun dengan kawan-kawan kita. Betul atau tidak? Betul kan? Setuju tak? Setuju kan? Okey. Jadi sekarang ni bercakap pasal umur, tiada had umur yang boleh menghalang kasih sayang kita. Age just a number, not more than that. Sebab tu daripada awal tadi saya katakan, saya mohon maaf sekiranya kalau ada ilmu kami di atas ini mungkin kurang daripada anda semua, mungkin anda lebih berilmu daripada kami, jadi betulkan kami kalau kami silap. Jadi kupas saya di sini, kasih sayang itu tidak pernah mengingat usia dan di mana. Yang penting sekarang ni kita harus terus berdoa seperti Puan Izzah Jasmine untuk mendapatkan lelaki yang solehah seperti Puan Azmi. Okey, seterusnya. Kalau Tuan Fazrul mengatakan berkenaan dengan ikrah, itu menandakan tiada waktu yang tepat dan bila-bila masa. Apakah persediaan awal untuk dilakukan oleh kita semua yang telah bersedia untuk bernikah? Maksudnya persediaan awal ni. Okey, kalau tadi kata ikrah dan sebagainya, berdoa dan sebagainya, apa lagi persediaan awal untuk sebelum kita menuju ke arah pernikahan di usia yang sebegini? Terima kasih kepada Syaraf. Apakah persediaan
untuk pernikahan. Sebenarnya bila bercakap tentang Iqra, surah sebelum daripada Iqra itu adalah surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah yang menyampaikan berita gembira kepada kita semua. Terutama bila Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, telah kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian itu bukan dari segi fizikal, bukan dari segi intelektual, bukan dari segi emosi. Kerana fizikal kita ada yang masa kita okey, ada waktu tidak okey. Tetapi itu kena buat persediaan. Persediaan kewangannya, persediaan tubuh badannya, dari segi apa yang akan digunakan semasa pernikahan yang pertama. Tak tetap bukan yang terbaik, tapi kena buat persediaan fizikal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim bukanlah ahsan itu kepada intelektual kita. Kerana saudara-saudara sekalian, mungkin pada umur 18 tahun kita tahu perkara ini, tetapi apabila sudah bernikah banyak lagi ilmu yang perlu dipelajari. Jadi maksudnya dari segi intelektual kita kena buat persediaan. Kita tahu bahawa kita ini bukan ahsan dari segi intelektual, bukan ahsan dari segi intelektual. Dan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu juga bukan menyatakan ahsan itu dari segi emosi. Emosi kita ada naik dan ada turun. Itu sebabnya dari segi pemilihan pasangan di antara lelaki dan perempuan. Biasanya cakap tentang perempuan cari yang dari segi kecantikannya, dari segi hartanya, dari segi keturunannya, tetapi yang terbaik adalah agama. Itu biasa disebutkan. Tetapi bagi saudari yang ada di sebelah kiri saya, kalau nak memilih pasangan di sebelah kanan, okey, sama ada dalam dewan ini ataupun di luar, ada dua syarat. Ada dua syarat di dalam hadis Rasulullah SAW, iaitu dinuhu wa tuqahu. Yang pertama, sama kena pilih agama bagi kedua-duanya, selain daripada rupa paras, harta, duit dan sebagainya. Tetapi untuk orang lelaki, untuk dipilih ada karakter kedua, iaitu wa tuqahu, iaitu akhlaknya. Jadi bagi seorang wanita, bagi seorang perempuan, ketika nak memilih siapakah pasangannya, dia pertama tengok kalau dia pergi sembahyang, dia punya pakaiannya, cara dia nampak macam beragama, okey, pas, check nombor satu. Tapi yang kedua, dia kena tanya kepada kawan-kawan di sekitarnya, tanya kepada penjaganya, ataupun tanya pada orang-orang yang boleh recommend bagaimana akhlaknya ketika dimarah, bagaimana akhlaknya ketika dia tension, bagaimana ketika program kalau tak jadi, apa yang berlaku kepada si lelaki ini. Itu adalah pedoman daripada hadis Rasulullah SAW. Maksudnya emosi seorang lelaki perlu lebih stabil daripada seorang perempuan. Kerana perempuan dia tahu dari dalam sebulan ada masa fizikal berubah, dia akan efek kepada emosi. Tetapi kalau lelaki itu pun ada moody dia juga sebulan, kan? Ada seminggu dia moody dan cepat marah. Kalau perempuan berlaku itu adalah lumrah alam. Itu normal. Okay? Tetapi kalau lelaki ada sebulan tu seminggu dia moody, kan? Down, tak nak pergi kerja ataupun tak nak pergi belajar, tak nak pergi kelas, itu ada masalah sikit. Itu kalau berkarir karmiyah. Dia kena tukar. Dia bukan nama dia jadi karimah. Okey. Dan ini adalah panduan daripada Nabi SAW yang biasanya dalam kursus-kursus tidak ditekankan. Yang biasa dengar ialah di kawasan sana, pilihlah yang beragama. Tetapi bagi seorang lelaki ada dua karakter. Ketika dia bertemu dengan orang lain, dia memuliakan ke tidak. Kalau dia suka buat lawak dan loyak buruk dengan orang lain, macam saya kalau loyak buruk dengan orang ramai dia suka sangat, khawatir nanti kalau dipilih orang begitu, ketika di dalam rumah tangga dia juga suka loyak buruk ketika di dapur. Kalau katakan dia ini seorang yang pemarah, di luar kita rasa wah kagumnya saya dengan si jejaka ini pasal dia amat tegas, dia mungkin juga akan amat tegas sehingga boleh melepah kepada isterinya pada suatu hari nanti. Jadi itu sebabnya apabila berdoa, persediaan apa? Perlu buat persediaan fizikal, keuangan dan fizikal tubuh badan. Intelektual kena buat persediaan, ilmu apa yang perlu dipelajari ketika baru bernikah, kemudian seterusnya.
persediaan emosi. Dan yang paling pastinya kembali balik kepada doa, hubungan dengan Tuhan. Apabila Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terus baca surah sebelahnya Allah memberi warning, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, tetapi jangan sekadar baca daripada buku psikologi ataupun Men from Mars, Women from Venus, bukan sekadar itu, tetapi kena baca semua itu dengan perspektif, ya Allah, moga-moga ilmu ini membawaku dekat denganmu dan temukanlah aku dengan orang yang mulia. Kerana iqra wa rabbukal akram. Bila kita minta penyelesaian daripada yang maha mulia, insya-Allah kita akan bertemu dengan orang yang mulia sebagai pasangan. Baik. Tadi Tuan Fazrul menyatakan soalan Tuan Hasri. Tadi Tuan Fazrul menyatakan persediaan adalah fizikal kewangan, intelektual, diri, emosi dan sebagainya. Jadi untuk mengisi kesemua persediaan ini kembali pada Iqra. Betul? Okey. Bercakap berkenaan dengan keuangan, sedikit info untuk anda semua. Nilai wang hantaran perkahwinan mengikut taraf akademik yang dibincangkan di laman sosial. Okey. Siapa adik-adik lelaki di sini yang nak kahwin dengan kanak-kanak yang ambil UPSR dan PMR? Angkat tangan. Ada ke tak? Okey, kalau ada, wang hantarannya bernilai 2,000 hingga 4,000 ringgit. Bersediakah anda dengan wang tersebut? Ada? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Okey, untuk penebusan SPM, nilai hantarannya adalah 4,000 ke 8,000 ringgit. STPM dan diploma 8,000 hingga 12,000 ringgit. Ijazah 12,000 ringgit ke 15,000 ringgit. Ijazah sarjana 15,000 ringgit ke 20,000 ringgit. Ijazah kedoktoran 20,000 ringgit hingga 30,000 ringgit. Dan kalau siapa nak nikah dengan saya, senaskah Al-Quran dan telekong saya berikan. Okey, Tuan Hasri berkahwin di usia muda. Adakah isu keuangan ini menjadi salah satu faktor penting dalam persediaan pernikah di usia 24 tahun? Bagaimana di usia 24 tahun menjalankan ekonomi untuk ada keuangan yang membolehkan pernikahan ini berlangsung dengan seadanya? Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Soalan yang baik, saya nak kongsi seronok saya kongsikan kepada sahabat-sahabat. Saya sewaktu hendak bernikah dengan isteri saya, apabila ditanyakan berkenaannya waktu tunang saya ada cerita orang. Apabila ditanyakan kepada waktu itu bakal bapa mertua saya berapa wang hantaran, bapa mertua saya jawab beberapa nilai yang memudahkan. Maknanya katanya, jangan salah faham. Puan Isa ada adik perempuan lain? Ada adik perempuan lain tak? Bertuah dengar bertuah bapak-bapak bertuah cerit. Betul, sungguh. Bila ditanyakan bapa mertua saya waktu itu bakal lah, sekarang bapa mertua menjawab beberapa nilai yang memudahkan. Bukan nak kata jangan salah faham yang perempuan, jangan kita pandang dari segi murah sangat ke aku ni. Tak. Tapi kerana sesungguhnya Rasulullah pun bagi tahu pernikahan yang diberkati itu apabila yang mudah. Betul tuan-tuan sekalian, yang paling mudah. Sejujurnya, Abang Chan sekiranya bertanyakan kepada saya bukan saya lah, kalau saya saya tidak begitu setuju dengan yang itu. Yalah, saya tahu Abang Chan ambil daripada laman sosial dan sebagainya. Tapi ini permintaan kau wanita. Saya faham. Dia sejujurnya saya bagi tahu dia adalah satu benda yang bukan mustahil, boleh, tapi berat Pak. Dalam keadaan ini kita tahu dalam zaman keadaan sekarang ini ekonomi dan sebagainya, harga barang meningkat dan sebagainya, pekerjaan basic pekerjaan pun kalau yang degree kita tahu mungkin ada yang tak sampai 3 atau syarikat yang tak sampai 3,000, tapi barang dah semakin naik, kereta rumah dah naik, tambah pula dengan duit orang kata duit hantaran yang semakin mahal. Dia sebenarnya memberikan pada saya lah. Kalau dalam spice yang Tuan Fazrul sebut tadi,
rasanya P terganggu, E pun terganggu. Fizikalnya tadi, kewangannya dan sebagainya terganggu kerana begitu mahal. Emosi pun terganggu. Wah, tak dapat perempuan ni dah 10 tahun aku dah jaga sampai nanti ni duit tak dapat kahwin. Nak jadi ni. Bahaya. Jadi sebenarnya alhamdulillah saya syukur sangat kepada Allah SWT kerana memang bapa mertua saya ini memudahkan dan saya nampak banyak berkatnya di situ. Banyak berkat. Banyaklah. Antaranya juga saya dengan bapa mertua saya ni kami macam best friend. Bapa mentua saya, dia tak berapa nak bawa sangat adik-beradik isteri saya ni jalan, tapi dia nak bawa saya saja. Saya rasa macam sesuatu ni. Rasa macam ada saya. Baik, dan sebenarnya apa yang saya buat ialah sejujurnya ingat ya, ramai orang di kalangan kita yang memikirkan bahawa, dan ramai juga mereka yang orang tua lah, kita bahasa orang tua aku menyatakan bahawa biasanya kau nak kahwin, nanti nak bagi anak bini makan apa? Makan pasir. Jaga-jaga dengan perkataan itu. Saya tahu sahabat-sahabat ni muda, mungkin tidak melafazkan itu. Tapi jaga-jaga. Kerana apa? Kita meletakkan keyakinan rezeki kita daripada siapa? Allah SWT. Benar. Dan apabila anda ada berusaha kerana perkahwinan ini adalah ibadah. Bila betul caranya perkahwinan ini ibadah. Kena ingat, perkahwinan ini bukan suka-suka, bukan kita dah couple lama lah, kita dah banyak buat dosa, kita buat pahala. Betul memang dia buat pahala, tapi dia bukan sekadar kita nak menutup dosa itu. Dia sebenarnya, sebab tu dalam penulisan saya dalam kolumnis majalah Pesona Pengantin juga, dia adalah satu tempat ruang dan peluang kita bercampah-campahkan pahala. Maka bila betul caranya perkahwinan ini ibadah, dan bila dia ibadah, Allah SWT tahu niat kita. Ini connection. Sebab itu perkara bila kita cakap perkahwinan ini subjektif. Sebab itu tak ada seseorang yang menyatakan time ini dah bersedia, time ini dah bersedia, time ini dah bersedia. Subjektif. Kita dengan Allah kuat atau tidak subjektif. Maka bila hubungan kita kuat dengan Allah, kita memang tahu ini ibadah, saya nak membanyakkan pahala, saya nak melayankan sunat yang soleh dan solehah, saya dan bahkan isteri saya ke ataupun isteri saya nanti, kami nak banyak memberikan sumbangan kepada masyarakat. Allah SWT tahu niat kita. Percayalah, Allah SWT bermudah. Saya waktu sebelum menikah rumah tangga, basic gaji saya tak sampai 2,000. Tapi dengan izin Allah, saya dapat, waktu itu saya dalam konsultan, tapi bukan sendiri punya, bekerja dengan orang. Dapat projek hujung minggu, saya dapat connect sebulan 4,000. Sebulan 4,000 di usia 24 tahun. Ya. 22 tahun. 20 waktu itu 23. Waktu itu saya 23. Sekarang ni mungkin 4,000 tak banyak macam, tapi waktu itu. Ya ni. Ya. Saya lucu bagi apa? Tapi waktu itu dia merupakan satu jumlah yang cukup. Saya tak kata banyak, cukup. Dan bukan setakat itu, rezeki Allah SWT datang dari arah yang tidak diduga dan sebagainya. Saya merasakan syukur kepada Allah SWT. Allah memudahkan banyak perkara. Allah memudahkan dari segi bapa mertua yang memudahkan kami. Allah SWT juga membuka saya rezeki. Waktu itu terkejut bila memikirkan beberapa peratus juga, banyak juga peratus, lebih dari 20% perkahwinan saya dengan isteri itu hasil daripada sendiri. Ada, saya tak nafi, ada, memang itu betul. Bapa tolong itu, alhamdulillah, syukur. Tapi inilah rezeki daripada Allah SWT. Sedikit sebanyak berkenaan dengan persediaan kewangan. Okey, baik. Okey, tadi anda telah dengar perkongsian Tuan Fazrul katakan kita harus bersedia dari segi fizikal, keuangan, emosi, spiritual dan sebagainya. Tuan Hezri boleh mengatakan apakah persediaan beliau dan apakah pengalaman beliau berhadapan dengan bakal bapa mentua. Beliau mengatakan bakal bapa mentua memudahkan cara pernikahan, tidak memberatkan. Dan kepada Puan Nisa Jasman, sedikit mungkin di luar kotak persoalan ataupun mungkin dia masih lagi dalam liga persoalan ini, apakah keyakinan anda? Okey, saya faham anda telah menyerahkan, berserah sepenuhnya kepada Allah SWT di usia muda, telah pun berdoa dan redha dengan apa yang berlaku di masa depan. Tetapi sebagai lumrah manusia, kita ada punya rasa was-was dan ragu-ragu dalam hati. Apakah yang membuatkan anda yakin
bahawa pasangan anda ni, Tuan Hezri, boleh memberikan jaminan kehidupan bila anda kahwin di usia yang muda. Dikit-dikit itu kita sendiri tahu di usia muda bukan mudah untuk kita mendapatkan keuangan yang cukup stabil. Tapi sebelum Puan Izam jawab, sedikit info kepada anda semua. 7 sebab punca perceraian, salah satu 7 sebab punca perceraian, salah satunya adalah ekonomi, keuangan tidak stabil. Ya, keuangan tidak stabil itu punca perceraian di antara yang ke-7. Okey, teruskan Puan Izam. Itu info untuk anda semua. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Baik, bagaimana saya boleh begitu yakin dengan bakat suami saya, sekarang suami, dia boleh memberikan. Adakah dia tunjuk gaji setiap bulan? Okey, Izam, gaji aku Saya tahu RM4,000. dia. Saya tahu dia. Oh, tahu gaji. Oh, ni cerita lokasi lah ni. Okey. Saya memang yakinlah kita berniat nak buat benda baik, nak kahwin, nak pergi ke masjid. Yakin dengan janji Allah dia akan bantu kita. Okay? Masa tu memang saya sendiri masa decide nak kahwin pun masa kita tu memang kata zero saving. Kami berdua zero saving. Zero saving langsung. Tapi dalam tempoh 8 bulan itu kami berusaha untuk kumpul duit, kerja keras. Memang tanpa disangka-sangka memang Allah bagi rezeki itu daripada sumber yang kita tak sangka-sangka. Okay? Dan macam mana saya boleh yakin? Sebab saya biasa jumpa hari-hari kan. Kita kenal personality dia macam mana, attitude dia macam mana, sikap dia macam mana, macam mana dia bercakap dengan mak dia. Kita tahu dia boleh jadi seperti yang baik. Ya, adik-adik semua, sahabat-sahabat semua, kita nak cari adik-adik semua, kalau nak cari suami, tengok macam mana dia dengan keluarga dia. Macam mana dia cakap dengan mak dia, macam tu lah dia cakap dengan kita. Jadi saya pernah lah curi-curi dengar. Bukan curi dengar, kita dengar sebenarnya. Mak berdua saya dia ada sakit, jadi dia kena pergi hospital masa tu. Jadi saya terdengar perbualan telefon antara suami saya dan mak dia. Dan saya begitu, wow, macam mana dia cakap dengan mak dia? Macam mana? Soft spoken. Jika saya sendiri tak cakap macam tu, saya ni macam agak brutal juga lah sebelum kahwin kan. Dia cakap macam, ibu sayang tak kita bu. Dia macam buta pun. Saya lakukan. Saya lakukan. Mak ada cerita hari ni. Nanti adik balik adik. Adik? Okey. Adik, ya. Adik, bukan adik-adik. Ya? Okey, terus ya. Dia nak berusaha. Jadi, lepaskan dia dari lah. Jadi dari situ saya yakin orang macam ni lah dia cari untuk dia jaga saya. Saya yakin dia boleh jaga saya, anak-anak saya dengan baik dan juga keluarga saya. Dengan hanya bercakap lembut dengan ibu bapa. Okey, untuk lelaki tim yang ketiga. Dengar. Kalau ada kerja, wanita kat sebelah tiba-tiba berlalu, buat makan pun. Saya kurang. Nampak tak? Banyak tips yang dapat ni sebenarnya. Okey. Okey, terus ya. Lepas dah dengar, lepas tu rasa teruja, rasa beginilah begitu hemahnya berbicara dengan ibu bapa dan seterusnya. Dan seterusnya, jangan terkejut, saya tak pernah share benda di mana-mana. Saya sendiri fokus. Anda sendiri yang melafazkan. Orang tengah lah. Orang tengah tu kira macam keluarga lah. Orang yang percayai lah. Kawan dengan saya. Okey, no, aku nak lelaki tu. Dapatkan juga. Macam dapat, aku nak juga. Ya ke? Oh, jadi disebabkan keyakinan itu anda telah melihat contoh-contoh yang baik, nilai-nilai seorang lelaki yang baik. Jadi anda terus yakin dengan apa yang anda pilih sehingga ke hari ini. Dan jangan lupa sekolah. Alhamdulillah. Jadikan contoh yang terbaik. Okey. Ada terus.
saya nak tambah supaya tak ada istilah salah faham. Bila saya tambah sikit baca bila dikatakan kami bekerja bersama, sejujurnya kami tidak pernah berbincang, ber-SMS berkaitan dengan cinta dan sebagainya. Tidak. Kami berurusan Ya ke? Boleh percaya tak? Manusia tak? Boleh cerita takkan ada hai awak, apa khabar ni? Macam tu je lah. tak pernah. Tak pernah? Tak ada khabar tak. SMS minta sebab waktu itu kami dalam departmen yang sama dan kami kena kerja sama. Saya minta kerja adalah sebab saya punya pejabat saya banyak urusan di luar, berjumpa dengan klien. Dia di pejabat, jadi saya SMS minta report ke yang latest hari itu. Lain tanya, memang tidak. Dan urusan kami sampai ke nak pernikahan, semua orang tengah. Semua orang tengah. Kami tak pernah urusan dia. Selalunya punca putusnya sebuah hubungan dan perceraian adalah orang tua. Orang tengah ni boleh mesti. Oleh katanya begini, sebab di zaman Rasulullah SAW pun kadang-kadang Rasulullah sendiri yang menjadi orang tengah. Betul kan? Kadang-kadang Rasulullah bila sahabat berlalu untuk nak menikah, Rasulullah sendiri yang menjadi orang tengah. Bahkan Islam pun kita digalakkan untuk berusaha mencari orang tengah. Ada beberapa kriteria. Yang pertamanya, ada beberapa banyak, tapi saya nak sentuh yang pertamanya adalah yang memang betul-betul boleh dipercayai. Dan cari orang tengah itu sebaiknya bukan di kalangan sanggup. Cari yang lebih berusia banyak, 10 tahun ke dan sebagainya untuk bantu. Nak kata dia kenapa begitu ya? Kenapa menyusahkan seseorang tengah? Tak perlu dia. Kerana kami nak mula keberkatan rumah tangga sebelum kahwin. Dia berkat rumah tangga bukan awal-awal dan nikah, bukan. Sebelum itu lagi. Bahkan untuk nak dapat zuriat yang soleh, yang solehah, bukan masa dah kahwin itu, sebelum itu lagi. Wah, adik-adik. Jadi sahabat-sahabat, saya berkongsi. Ini cara saya lah. Dan alhamdulillah Allah memudahkan. Ini penambahan saya. Terima kasih. Baik. Saya rasa sesuatu yang terkesima apabila jarang anak muda yang begitu yakin dengan apa yang dilakukannya, apa yang dikuinya, diberikan temukan yang buruk oleh Tuan Haji dan Isteri. Kerana keyakinannya, kerana tawaduknya, kerana sifat mereka, suami isteri ini menemukan mereka berdua. Okey, Tuan Fazrul, apakah kesan? Okey, tadi bila cakap pasal persediaan di kalangan usia 18-19 tahun, ada ni rasa macam sudah bersedia kerana banyak membaca, banyak mendengar. Ini yang menjadikan kadang-kadang contoh. Tapi apakah kesannya kepada pernikahan di usia yang muda ini jika mereka belum lagi bersedia dalam kesemua aspek yang Tuan Fazrul ceritakan tadi? Secara zahir, secara lahir, yes, bersedia. Okay. Tetapi apakah kesannya? Okay, contoh. Tiba-tiba, nama siapa? Nama? Syamil nama? Tutup jam? Lee. Okey, Lee. Okey, tiba-tiba Syamil kata kat Lee, saya dah bersedia untuk kahwin dengan anda. Ni duit tak ada, apa tak ada, datang-datang nombor-nombor, Lee, aku dah sedia nak kahwin dengan kau. Okey, jadi apakah kesannya jika lafaz itu telah dilafazkan? Pastinya wanita, perempuan tersebut merasakan sesuatu, dan kesannya apabila persediaan apa pun tak ada di ketika usia yang begini, kesan yang mungkin ini memang jelas akan merosakkan dari segi faktor pemikiran dan sebagainya. Ada soalan yang relevan sebenarnya. Sekarang sudah ada statistik cahaya ada yang tersilap maka tidak bersedia sudah melafazkan kata persetujuan. Kalau dapat bersedia bagus, terbaik. Tapi kalau kata tersilap, ya. Jadi sebenarnya pada saudara-saudara yang Allah sekalian, kalau tersilap sebenarnya sudah tentunya tidak tepat juga ingin melihat kepada kaedah yang disampaikan. Tadi kita melihat pada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
ia bukan sekadar berhenti di situ. Allah teruskan dengan beberapa ayat seterusnya. Salah satu daripada perkara yang bercakap manusia di Islam bersilap ialah kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Bahkan manusia itu melampaui batas. Melampaui batas itu ialah dia tak bersedia tapi dia cakap bersedia. Al-Quran mustawana, dia rasa diri bagus. Dia rasa diri bagus, dia tak merujuk kepada Allah, dia tak merujuk kepada orang-orang yang tahu tentang urusan yang ingin dilaksanakan, iaitu untuk menjalin pernikahan. Ini adalah diri kita. Dalam dewan ini pun, kalau istilah layat itu maksudnya dalam mudhari' di bahasa Arab pada saudara-saudara sekalian. Maksudnya dia sentiasa berlaku. Kita sekarang dalam dewan ini pun boleh berada dalam keadaan tersilap, melampau daripada batas. Tetapi apakah solution kepada kalau tersilap? Terus Allah berikan selepas ayat itu, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Allah lah tempat kembali. It's okay kan kalau tersilap, yang si lelaki, yang si suami kembali balik kepada Tuhan kalau katakan tidak buat persediaan. Kerana membuat persediaan itu jugalah sebahagian daripada ibadah, seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Kristi tadi. Nak buat ibadah sebelum nak pergi sembahyang, kita kena buat persediaan dengan wudu. Sebelum masuk pernikahan itu kena ada persediaan fizikal, intelektual, emosi dan juga spiritual yang serta tadi. Jadi kalau tersilap, kembali pada Tuhan. Yang pasangan seorang lagi, yang si isteri juga perlu kembali kepada Tuhan. Jangan melampau batas. Jangan melampau batas. Baru ni ada di Facebook, ada seorang tak tahu lah betul tidak, tetapi screenshot seorang isteri marah pada suami dia pasal tak income. Dia mengutuknya dengan dia menggunakan perkataan menjarutnya dan sebagainya, pasal dia kata bukan kau yang macam-macam. Ini adalah perkataan melampau batas. Perkataan yang melampau batas. Jadi kalau tersilap, sebenarnya kita kena kembali kepada Tuhan semula. Kalau tak cukup duit, sebenarnya isu keuangan ataupun ekonomi, pengalaman saya buat coaching kepada orang-orang bisnes ataupun terlibat dengan serta dalam program, isu keuangan bukanlah sekadar isu keuangan. Isu keuangan ada kaitan dengan isu intelektual, ada kaitan dengan isu emosi, kan? Keyakinan, kesungguhan untuk bekerja. Tapi asasnya ialah keyakinan, isu spiritual. Bila tak yakin Tuhan boleh bagi tak rezeki besok, boleh ke saya buat bisnes dan saya dapat income? Bila perkara itu ada masalah, dia akan efek kepada emosi. Kemudian emosi akan efek kepada intelektual. Dia tak ada strategi nak fikir lebih, nak ikut seminar, nak belajar itu, tanya itu dan sebagainya. Tak yakin. Maka akhirnya, conclusionnya tak ada kerja, ataupun duit yang ada pun habis begitu saja. Jadi itu sebagai satu perkara yang perlu diberi peringatan. Tersilap itu biasa, itu adalah manusia. Tetapi tidak kembali kepada Tuhan, itu maksudnya suatu perkara yang melangkau daripada ciri seorang manusia itu sendiri. Dan itu ditegur sehingga akan bertanda seorang itu kembali ke Tuhan. Ada dua di hujung surah Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha, tapi hujung sekali adalah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Si suami kena banyak sujud dan buat banyak perkara-perkara kebaikan dan mendekatkan diri pada Tuhan. InsyaAllah akan selesai. Dan si isteri juga kena banyak bersujud dan melaksanakan perkara yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kerana kuat spiritual akan menyebabkan emosi yakin. Emosi yakin kita boleh berfikir secara berbagai strategi, dan strategi yang bagus itu melahirkan tindakan uruskan masalah-masalah persediaan tadi yang mungkin tersilap. Okey, baik. Okey, kepada anda semua, wahai kaum lelaki dan juga kaum wanita, mungkin perkara ini sesuatu yang berat untuk kita interpretasikan, tapi kita cuba fahami dan adaptasikan dalam kehidupan pembelajaran. Bersediakah kita berkenaan dengan isu ini? Itu anda saya tahu. Okey, saya nak tanya sejujurnya, macam abang adik yang saya kata, sejujurnya, sejujurnya, adakah anda rasa anda mampu untuk
mengadakan ekonomi di usia yang muda seperti ini? Mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Mampu. Okay, kalau mampu, dah tentu itu multi level marketing. Okey. Hakikatnya di sini proses pembelajaran harus ditamatkan terlebih dahulu sebelum mencapai ke arah kedewasaan ataupun arah pernikahan yang lain. Okey. Tuan Fazrul sekali lagi, boleh atau tidak kita menolak pinangan dengan alasan kita belum bersedia? Contohnya Syami tadi dah yakin, ya, Ali, aku nak menikah dengan kau. Ali setuju? Kenapa dia tak setuju? Tak jujur. Kenapa dia tak setuju? Terbaca di buku ini. Syami, Allah seelok-elok manusia. Okey. Jadi bagaimana untuk beliau menolak pinangan atau keluarga menolak pinangan dengan alasan belum bersedia? Sebenarnya apakah alasan belum bersedia itu alasan hukum untuk menolak sesuatu pinangan tersebut? Tuan Razak. Lepas ni soalan itu, sebab saya tak boleh nak bagi soalan ni pada Tuan Razak, sebab dia tak menolak. Dia tak menolak pun lamaran ataupun pinangan kepada isteri dia, kan? Okey, Tuan Razak, adakah boleh atau tidak kita menolak pinangan dengan alasan kita belum bersedia? Baik, terima kasih. Menolak pinangan, bila bercakap tentang menolak pinangan ini daripada tradisi, daripada hadis Nabi SAW dan saudara sekalian, ya, ada masa sahabat menolak, ada masa sahabat tidak menolak. Bilakah masa tidak boleh menolak? Apabila insan yang datang meminang itu, yang membuat proposal tersebut adalah insan yang memang kita dah kaji dari segi agamanya, kalau perempuan, dan kalau lelaki itu agama dan akhlaknya sudah dikaji dan terbukti memang bagus. Kalau tolak, maka ia akan menimbulkan istilahnya fitnah di dalam hadis Nabi SAW. Apa maksud fitnah? Ada kemungkinan ialah kita mungkin lagi tidak akan bertemu lagi dengan insan yang bagus tersebut, okay? Ataupun mungkin orang yang ditolak itu dia putus harapan dan dia rasakan lebih baik akan kahwin dengan Muhammad yang entah dari mana. Dan dalam pengalaman saya dengan rakan-rakan ketika di US dahulu memang ada berlaku begitu. Akhirnya dia whatever, kan? Dia sesiapa sahaja dia terima kerana dia rasakan bahawa orang yang sesuai dari segi agama dan juga akhlak. Syaratnya dua kalau lelaki. Kalau akhlak dan agamanya sesuai, kalau dia tolak, sebenarnya dia rasakan bahawa ia memusnahkan harapannya untuk percaya kepada orang yang ada agama dan bagus akhlak. Pasal dia tahu bahawa orang akhlak macam mana pun tak boleh percaya. Itu satu. Tetapi kalau katakan kita membuat kajian dan tengok bahawa ada kelemahan, kan? Kalau katakan tidak bersedia dari segi akhlak dan juga agama, maka perkara itu perlu didiskusikan. Bukan terus tolak, tetapi didiskusikan. Dan kalau katakan, sekali lagi, kalau katakan kaedah pada zaman Rasulullah itu, bagaimana nak tolak atau nak terima, ia sebenarnya melalui pihak ketiga. Terutama kalau perempuan melalui walinya ataupun orang ketiga yang dipercayai, juga kepada yang lelaki. Jadi maksudnya kalau katakan proposal itu, kita nampak macam kepada orang yang baik agamanya dan akhlaknya, tetapi direct proposal. Dia terus dia cakap, saya nak awak, kan? Saya nak bersedia. Di situ saja telah menjelaskan bahawa isu agama dan akhlaknya itu tidak berintegriti, yang mungkin dia juga boleh buat kepada orang lain selepas berkahwin kerana dia mempunyai disintegrity ketika membuat proposal tersebut. Kerana emosi pada waktu proposal adalah tidak stabil, saudara-saudara sekalian, untuk maklumat. Waktu nak propose, kita rasa segala-galanya cantik dan bagus. Dan bila tidak ada pihak ketiga, ada satu pihak yang akan memberi perhiasan, yang akan menghiaskan lelaki, yang akan menghiaskan perempuan. Siapakah yang menghiaskan itu? Kalau bukan orang pihak ketiga, siapakah menghias tersebut? Musuh kita, iaitu syaitan. Dia akan nampakkan orang itu bagus, lawa, beragama dan berakhlak, rupanya kita tertipu.
prosedurnya itu sendiri pun sebenarnya ada sesuatu yang tidak kena, dan ia akan mengurangkan keberkatan daripada permulaan itu dikacau oleh musuh kita, musuh tradisi yang Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Jadi bila nak tolak apabila kita memang melalui pihak ketiga berbincang elok-elok, dia kata bahawa sebenarnya fisikalnya tak sesuai, intelektual tak sesuai, emosinya tak stabil lagi. Tapi yang paling ketika untuk tolak ataupun terima adalah apabila din ini dipatuhi ataupun tidak, ataupun din ini wahulukahu, akhlaknya kalau okey tak okey, itulah asas untuk penolakan tersebut. Kalau sudah bagus ditolak, maka akan wujud fitnah di dalam kehidupan individu tersebut, dan ini yang perlu diberi perhatian. Tapi Ustaz, Ila bukan tolak pinangan lelaki yang berakhlak, beragama, tapi Ila tak sayang dia. Ila tak ada perasaan bukan dia, Ustaz. Macam dia nak kahwin dengan dia, Ustaz. Ustaz tolong, Ustaz. Jangan sampai Ila dengan Ustaz. Contoh, dan itu berlaku meletakkan kasih sayang untuk menerima pasangan. Bagaimana Ustaz kalau itu jawapan? Dan sebabnya apabila yang sebelah sana itu okey dan di sebelah sini tidak bersedia, itu juga perlu diberi perhatian. Maksudnya persediaan fizikal, intelektual dan spiritual biasanya kita fokuskan kepada lelaki ataupun yang satu lagi. Tetapi sebenarnya juga kena bertanya kepada diri sendiri. Adakah saya sudah bersedia dari segi fizikal, intelek dan emosi? Seperti emosi tadi. Pasal emosi yang tidak stabil itu melambangkan apa tuan-tuan sekali? Tidak, dia akan melambangkan agama kita yang akan rapuh apabila kita menerima ataupun mengambil langkah seterusnya. Kita mungkin akan jadi orang yang, saya pernah ada satu kes di mana seorang itu tak bersedia secara emosi sebentar tadi. Dia dipaksa oleh ayahnya pasal dia kata yang si lelaki ini bagus akhlaknya, bagus agamanya, dia tak sedia dari segi emosi. Akhirnya dia menjadi seorang yang tidak bagus amalan spiritualnya. Si suami minta buat ini, tak nak, memberontak. Kerana apa? Kerana tercabar keagamaannya itu, kerana emosi, nilai intelektual, nilai fizikal tidak dihormati oleh orang tua dan juga suami yang katanya tadi sudah bersedia, tapi rupanya dia tidak mengambil kira bab agama bukan sekadar berdiri sendiri. Bab agama ada kaitan dengan emosi pasangan, cara berfikirnya dan juga cara hidup dia. Kalau selama ini dia suka makan KFC, kan? Kalau dia tahu dia kahwin nanti dia tak boleh dah makan KFC, sehingga dia memberontak dan dia mungkin akan balik kampung yang akan melanggar keagamaan dia. Si pasangan dan si ibu kena mengambil perhatian. Jadi maksudnya satu ketika menilai pasangan, tetapi diri sendiri juga perlu diuji. Adakah keagamaan saya utuh apabila saya menerima orang tersebut yang mungkin terbaik, tapi mungkin saya tak boleh bagi yang terbaik untuk saat. Okey, baik. Itu perkongsian yang telah dikongsikan oleh Tuan Fazrul. Okey, untuk makluman, kita akan mengakhiri forum ini sekitar 10.30 hingga 10.35 dan kita akan membuka kepada anda semua untuk bertanya sebarang soalan kepada kita semua panel-panel ini. Tapi sebelum itu saya ada dua soalan lagi untuk Tuan Hazi dan juga Wan Izzah. Sedikit perkongsian untuk anda semua. Tahun 2010 kes perceraian di Malaysia 41,778. 2011 43,137. 2012 47,779 dan 2013 menurun 22,165. Mungkin ini ada kesedaran di antara golongan-golongan masyarakat muda yang bercinta selepas nikah. Okey, Tuan Azri, sebagai pasangan muda, ya, pastinya banyak dugaan, banyak cobaan, banyak perkara-perkara yang menjadi halangan untuk meneruskan perkahwinan di usia muda. Banyak perkara yang akan berlaku. Jadi apakah cara untuk pasangan muda, sekiranya mereka bakal muda, untuk menambah pahala supaya halangan dan dugaan itu dapat ditepis dengan cara yang bernama dan terus mendapat pahala?
daripada Allah SWT. Alhamdulillah, cantik soalan tu. Terima kasih. Sebelum tu, saya nak tambah dua perkara sikit. Yang pertamanya daripada Tuan Fazrul tadi, saya lupa, nanti saya kalau ingat saya tambah. Saya lupa tadi yang berkaitan, saya ambil pertambahan sikit dia ya. Iaitu berkaitan dengan ekonomi tadi, memandangkan mas kahwin mahal dan sebagainya. Minta maaf, saya lupa nak berfungsikan dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, sebenarnya anda dalam usia yang begini dah boleh menjana kewangan, dah boleh. Yang biasanya mereka akan buat adalah mengumpul duit, menyimpan duit. Okay, fine. Yang menyimpan duit teruskan. Anda juga bagi mereka yang ada knowledge, ilmu berkaitan dengan bisnes dan sebagainya, boleh mula sekarang, tak ada masalah. Kerana daripada duit hasil itu simpan. Dan juga ada beberapa kenalan-kenalan yang mereka mencari duit ataupun mendapatkan duit tersebut dengan melakukan bisnes secara berkecil-kecilan. Allahu Akbar. Bila betul cara anda berbisnes, ianya akan berkat. Bagaimana? InsyaAllah itu nanti boleh forum yang lain pun berkaitan dengan bisnes di peringkat awal dan sebagainya. Bahkan Tuan Fazrul ini sendiri pun orang yang pakar dalam bisnes, boleh kesimpulan dengan beliau. Ya. Yang kedua ni saya lupa tadi, kalau saya ingat saya tambah. Baik, kembali kepada soalan Abang Syah. Sejujurnya, ingat ya sahabat-sahabat, syaitan akan menerus membuatkan sebuah rumah tangga itu roboh, bercerai. Masjid yang dibina itu akan roboh. Dan apabila makin kuat cara kita, makin berkat cara kita buat, ujiannya makin kuat. Bila saya fikir balik, memang betul. Ujian saya dengan isteri saya, walaupun perkahwinan kami agak baru juga, namun dia punya ujian itu boleh tahan. Mungkin kerana Wallahualam, mungkin kerana permulaan kami itu kami nak jaga keberkatan, maka syaitan punya ujian lebih dahsyat. Sekiranya kita tidak menjaga keberkatan, kita lebih kurang mula dengan perkahwinan kita lebih kurang, kita I love you, awal-awal you love me, why you friend, believe friend, sangat mudah sebenarnya untuk syaitan nak merobohkan. Mudah. Tapi bila dia anda berusaha, anda jaga keberkatan, dalam nak membina rumah tangga, syaitan akan uji. Baik, sebenarnya macam saya bagi tahu tadi, perkahwinan itu dia merupakan satu tempat, peluang, ruang yang untuk kita bercambah pahala sebenarnya. Banyak yang kita boleh buat. Biasa saya yakin dan percaya sahabat-sahabat tahu, kita boleh solat berjemaah, ya? Kita boleh, yang suami, yang lelaki bantu isteri di dapur dan sebagainya, memasak dan sebagainya, bantu kemas rumah dan sebagainya, bantu tolong lipat baju ke dan sebagainya. Itu biasa tahu. Tapi tambahkan dengan perkara-perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Contohnya, jangan lupa bahawa anda berkongsi cawan minum pun itu adalah sunnah Nabi SAW. Bukan setakat cawan minum, di mana tempat minumnya pun itu sunnah. Kan? Aisyah minum, kemudian Rasulullah ambil cawan yang sama, Rasulullah minum di tempat di mana Aisyah minum, bekas bibir. Sebenarnya sahabat-sahabat, Allahu Akbar, nak bercerita tentang akhlak Nabi SAW dalam berumah tangga, malam ini tak habis. Malam ini tak boleh habis. Saya berusaha sebaik mungkin untuk meneladani cara Nabi SAW, juga cara empat sahabat yang lain. Dan saya akui jauh, memang jauh. Orang rumah isteri saya ni memang kenal karakter saya, memang kenal. Dia tahu saya dekat dengan Nabi dengan Rasulullah jauh. Dia tahu. Sejujurnya saya akui saya jauh. Namun yang lelaki, terutama yang lelaki, saya banyak nak sebut lelaki kerana saya lelaki. InsyaAllah isteri saya mungkin berfungsi dengan wanita. Yang lelaki, Allahu Akbar, sahabat-sahabat, ambil peluang-peluang dalam bila anda berumah tangga nanti membayarkan pahala. Kerana anda tidak akan tahu bila ujian yang betul-betul hebat belanja. Kita nak buat pahala sebanyak-banyaknya supaya pahala ini menjadi benteng bila kita diuji dengan kuat. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kebaikan yang, sebab ada kisah kan, ada kisah di mana ini kisah sikit di mana kita dengan Allah SWT ni kita boleh mungkin kerana kisah di mana 3 orang lelaki yang masuk ke dalam gua,
kemudian kubur itu tertutup dengan batu, dan ketiga-tiga mereka ni berdoa kepada Allah SWT. Bukan berfikirlah, nak katanya mereka menyebut kebaikan mereka, sikit-sikit kubur itu terbuka. Nak katanya kita boleh berdoa kepada Allah SWT, meminta, ya Allah, dengan keberkatan, dengan pahala yang aku dan isteri aku pernah buat, kebaikan kami bersama menghadapi susah senang, Engkau bantulah kami sewaktu diuji. Jangan kita ambil fikir, okeylah dah kahwin dah, buat je macam biasa. Jangan kumpul sebanyak ada, macam kita kumpul duit, kerana mungkin satu hari nanti kita tak tahu bila kita akan diuji dengan duit. Maka sama juga kumpul sebanyak pahala yang boleh, kerana kita takkan tahu bila ujian Allah SWT yang besar. Maka cara ni banyaklah, macam saya kata sunnah Nabi SAW, makan sama. Dan jangan ada sebenarnya, bila kita nak cakap suami isteri ni, jangan terlalu nak malu-malu sangat. Saya dengan isteri saya, Alhamdulillah, suap menyuap masih lagi. Dan diharapkan sehingga 10 tahun, 20 tahun yang lepas tu, saya rasa masih teruskan. Ya. Kalau dalam kereta pun, pegang tangan. Ya. Dia nak menjalinkan sebenarnya. Maksudnya menerima kelebihan dan kekurangan seadanya. Kadang-kadang ada tak? Tiba-tiba angin wanginya apa? Tak ada kan? Okey, boleh cakap. Baik, cuba ni nak kata suami isteri saling melengkapi. Betul. Contohnya isteri saya ni orang yang memang hebat memasak. Cuma dia dari segi dia penambahbaikan yang dia perlu buat, dari segi mengemas rumah itu. Saya ini teguran secara terbuka ya? Teguran secara terbuka. Begini Pak, kita tahu kadang-kadang ni manusia ni bila terlalu simpan, datang ujian bercat. Ya? Jadi ini perkongsian moga-moga ada manfaatnya. Baik, saya pula orangnya kalau masuk dapur that's it. Memang kan tumpahlah apa semua. Memang tak boleh masuk dapur sampai dia suruh keluar. Atau saja-saja buat. Sebab nak keluar. Tapi saya memang orang yang tidak buat kemas. Kapet sengit sikit saya akan pastikan dia. Kerusi, kalau kerusi kan dia tak ada line kan. Contoh saya susun kerusi, pastikan kerusi ni tak lebih line. Kerusi terlebih line sikit saya dah tanya, ni siapa buat ni? Kerusi dengan saya akan pula. Saya orang ni begitu particular. Kalau simil rumah sikit-sikit. Itu sebagai bekas belajar arkitektur itu ya, ini orang. Jadi itulah sedikit banyak fungsi, bukan apa ya, kita saling melengkapi adik-adik. Dan bila bercerita pasal pahala, mungkin tambah sikit lagi, kita banyak masa. Adik-adik kaya menambah pahala rumah tangga bukan sahaja di dalam, menambah pahala antara suami isteri rumah tangga juga di luar. Bagaimana bila suami isteri ini terlibat dengan perkara-perkara kebajikan dan kemasyarakatan. Kita suami isteri, kita jangan ingat bila dah kahwin kita melekat berdua, tidak. Jadikan suami berilmu, dia lelaki pastikan antara tambah ilmu dan sebagainya, khidmat kepada masyarakat. Isteri pula bantu dan faham suami untuk terlibat dalam masyarakat. Seperti saya, alhamdulillah saya memang dapat support daripada wife. Saya forum dinilai, semalam dia tulis, hari ini di sini, alhamdulillah. Maknanya dia sedia maklum bahawa masa saya ini dan diri saya, perkongsian saya untuk masyarakat. Okey, insyaAllah sedikit. Baik. Okey, satu soalan untuk Puan Izzah Jasman sebelum kita buka kepada anda semua, dan terus kita akan terus buat kesimpulan. Okey, sedikit soalan. Adakah faktor usia memainkan peranan penting dalam pemilihan seorang suami ataupun isteri? Mungkin cita rasa anda adalah sebegini. Ada cita rasa yang mungkin dari segi usia inginkan suaminya, bahkan suaminya berusia 40-an, 50-an. Ada pula seorang lelaki yang inginkan bahkan isterinya 30-an, 40-an. Jadi adakah faktor usia memainkan peranan yang penting? Baik, terima kasih untuk soalan itu. Takkan sebelum jumpa Tuan Aziz tak jumpa senior-senior yang lain? Jumpa sini jumpa macam tu je lah. Jumpa macam tu je. Okey. Okey, baik. Saya nak untuk jawab soalan ini, saya nak bawa satu
Usia bukan pengalaman, bukan? Kan? Habis usia. Usia itu sekadar nombor saja. Okey? Mungkin setiap orang ni kita nak ukur kematangan seseorang ni berbeza. Okey? Orang ni mungkin dia matang pada usia 19 tahun. Mungkin orang ni dia matang pada usia 30 tahun. Jadi kita tak boleh nak ukur kematangan orang tu. Dia berbeza ikut pengalaman dia. Pengalaman hidup dia. Mungkin Ani dia membesar dalam keluarga yang agak susah. Dia dah diinjek oleh mak dia untuk buat kerja di rumah, masak, menjahit dan sebagainya. Tapi anak pula, anak dia tak orang kaya. Semuanya sudah tersedia. Jadi, dia ada orang kaya, kita tak pernah buat kerja rumah. Kita memang tak tahu. Mungkin orang yang bernama anak ni dia agak lambat sikit untuk makan. Jadi pada saya tak ada masalah. Usia bukan faktor halangan untuk bernikah. Tak kisahlah dia nak kahwin umur. Itu tak kisah. Kasih sayang tak kira umur. Betul. Saya sayang Tuan Rasul. Kasih sayang juga tidak mengira makhluk, tapi ada batasannya. Okey. Kita akan terus ke soalan di bawah. Saya perlukan 2 soalan di sini dan 2 soalan di sebelah sana. Jadi, tolong bagi mic. Boleh nyatakan nama dan juga soalan. Siapa yang angkat tangan? Okey, soalannya. Nama dan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Aizat bin Rizal. Okay, pada saya nak tanya 2 soalan. Okay, pertama, pada usia kita sekarang, okay, senang cerita, cinta tu fitrah. Jadi cinta tu tak ada pada certain usia. Maksudnya bukan yang bila kita dah 20 ke atas baru kita sudah ada rasa cinta kan. Jadi perasaan cinta tu mungkin akan hadir pada usia kita yang sangat muda. Jadi adakah perlu untuk perasaan cinta tu dinyatakan kepada pihak yang seorang lagi, maksudnya kepada orang yang kita suka? Soalan yang kedua, tadi lelaki. Sekarang ni kalau kita tengok populasi lelaki sangat sedikit berbanding wanita. Jadi rasional tak? Kelempar. Tak. Rasional tak? Wanita untuk melamar lelaki pada zaman sekarang, adakah benda tu patut digalakkan ataupun lelaki memang perlu memainkan peranan untuk berkahwin lebih daripada satu? Okey. Terima kasih soalan yang baik. Tapi sebelum dulu. Saya nak balik dengan soalan balik anda. Pada soalan pertama, anda katakan adakah bagaimana kita ada perasaan cinta, betul? Kita nak melahirkannya, betul? Adakah kita perlu? Bagi tahu dekat orang yang kita suka. Dah ada ke? Siapakah yang berdoa? Okey, soalan yang pertama mungkin Tuan Fazrul boleh jawab. Dan soalan yang kedua tadi berkenaan dengan populasi lelaki kini yang pupus. Adakah wajar perempuan melamar lelaki, melafazkannya? Tapi itu telah dibuktikan oleh pasangan ini tadi. Tapi mungkin ini minoriti. Kita harus ada di majoriti. Okey, teruskan soalan. Ada jawapan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang kedua pada soalan tentang cinta fitrah. Cinta itu sebagai fitrah perlukah dinyatakan? Saudara-saudara sekalian, kalau panduan bagaimana kita nak tahu bahawa perkara itu perlu dinyatakan ataupun perlu diusahakan step seterusnya ataupun tidak, ada panduan terutama apabila kita berbicara tentang daripada surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Surah Al-Hadid ini adalah ayat yang ke-20 itu adalah panduan kalau kita minat pada sesuatu di dalam dunia ini, bukan sekadar untuk bernikah ke, minat pasangan ke, hatta kalau katakan kita ada handset, nak handset yang baru pun, ayat ini adalah solution. Ayat ini adalah solution macam mana kita nak proceed ataupun tidak dengan perkara yang kita minat tersebut. Apakah isi daripada ayat tersebut? Ayat itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu annama al-hayatid dunya. Kita ketahui bahawa dunia ini sama ada la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwal wal aulad. Itu saudara-saudara boleh baca daripada surah Al-Hadid ayat ke-20. Saya nak highlightkan 3 ubat ataupun 3 checklist nak proceed ataupun tidak, nak nyatakan ataupun tidak. Jika kita rasa berminat
kalau ia menyebabkan kita jauh daripada azab api neraka Allah, yang pertama. Yang kedua ialah mendapat maghfirah daripada Allah SWT, pengampunan daripada Allah dengan kita menyatakan. Dan yang ketiga, mendapat ridwan, mendapat keredaan daripada Allah juga sesama manusia yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Tiga perkara. Saudara-saudara boleh teruskan step seterusnya untuk cari pihak ketiga ke, atau menyatakan dengan ikut kepada peraturan. Tapi kalau tiga ubat ini tidak ada, yang pertama, kita pastikan step kita itu jauh daripada asap api neraka Allah SWT. Perkara yang kedua, dapat keampunan Allah. Dengan saya menyatakan ini, adakah saya mendapat keampunan atau saya dapat dosa lagi? Yang ketiga, Allah redha dengan saya, dan orang-orang yang beriman pada Tuhan pun redha. Mak mertua ke, bakal mak mertua nanti suka juga, redha dengan saya. Tiga ubat boleh ada. Tapi kalau belum ada ubat tersebut, rasa macam salah satu dari tiga perkara itu tidak dipatuhi, simpan dulu. Kerana cinta itu mungkin cinta terlarang. Cinta terlarang, ya. Tapi jangan larang cinta itu lahir sendiri. Ya, teruskan cinta. Mencari cinta ilahi, dia banyak pula syair. Okey. Wajar atau tidak wajar, relevan atau tidak relevan, di saat ini perempuan melamar lelaki, wajar atau tidak? Mudah jawapan saya, wajar. Kenapa? Bila yang sikit, yang banyak kita perempuan ambil yang sikit. Kita nak kata kalau tempat kita ni ada apa biasa budak-budak suka. Contohlah katalah mereka nak beli bantuan, katalah kereta Audi. Ada 5 je kereta Audi. Siapa cepat dia nak mesti orang berlumba, setuju. Jadi pendapat saya memang wajar. Dan kena ingat ya, bukan sahaja dia bila ramai orang menyatakan istilah pergi cari timba. Betul, pergi cari timba. Orang menyatakan apa ni pergi cari timba? Sila perbetulkan istilah itu. Kerana ialah zaman Nabi SAW dengan Khadijah yang melamar Rasulullah. Bukan sahaja kita nak ambil dia punya atas dasar peristiwa itu, namun kita nak ambil ibrah di sebalik. Kan macam yang mesti saya kongsikan, nak katanya bila ada banyak perkara yang berlaku dalam rumah tangga Rasulullah SAW bila berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Bagaimana Rasulullah belajar banyak ilmu bisnes, kan? Rasulullah banyak belajar bagaimana nak berurusan dengan orang, berdagang secara kekangan bangsa. Maknanya jangan kita nak ikut yang perempuan bagi alasan sebab nak ikut Sayyidatina Khadijah sebab bukan. Betul, boleh, tapi ambil pelajaran dalamnya. Kalau itu nilai itu yang lebih mahal. Ada penanganan ringkas. Okey, soalan seterusnya sebelum para panel membuat kesimpulan dalam tempoh satu ini. Ada soalan lain? Okey. Nyatakan nama, binti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa binti Aidi. Sekali lagi? Anissa binti Aidi. Aku terima soalannya. Aku terima soalannya. Soalan saya ingin nak minta pendapat kepada semua. Apakah pendapat tentang perkahwinan pada usia yang sangat-sangat muda yang kita dapat lihat dekat media sekarang yang ada remaja kahwin umur 16 hingga 14 tahun. Kahwin lelaki ni sangat muda. Macam perempuan kahwin muda, maybe dah share sikit lah. Tapi lelaki tu yang kahwin sangat muda. Oh, lelaki tu muda. Tapi pastikan bersunat. Betul tak? Kalau lelaki tak sunat, okey, maksudnya lelaki itu di usia yang muda. Dikira 15, 16 juga 18 tahun. Okey. Jadi soalan, adakah wajar, ini saya ingin tahu lah, adakah wajar pihak lelaki tu dia nak kahwin dengan seorang perempuan ni kan? Antara tu, adakah wajar
kahwin, adakah wajar keluarga itu membantu di antara ataupun duit sendiri? Lebih kurang itulah kan? Okey. Jadi saya rasa persoalannya berkenaan dengan ini Tuan Haji boleh jawab, adakah wajar berkenaan dengan duit antara ibu bapa waktu? Okey. Lepas tu dengan soalan yang pertama tadi, lelaki di usia yang muda, bukan 15 tahun, 16 tahun kan? Okey, teruskan. Baik, berkenaan saya supaya saya tertarik dengan supaya lelaki kahwin muda ya. Mungkin Tuan Fazrul nanti boleh detailkan dari sudut pandang lelaki kahwin 15-16 tahun. Baik, saya nak detailkan dari saya nak berkongsikan berkaitan begini ya. Apabila lelaki nak kahwin usia muda, pada pandangan saya tak ada masalah. Syarat kena tahu niat dan tujuan. Saya kongsikan ya. Di Palestin mereka berkahwin dalam usia yang sangat muda. Seawal lelaki 17-18 tahun dah settle kahwin, mendapat anak, 4 orang anak, 5 orang anak. Jadi seawal usia 22-23 tahun. Baik, kenapa persoalannya? Saya kan memang berbeza, kata culture kita dengan Palestin berbeza, saya faham. Tapi nak sentuh kenapa niat mereka berkahwin awal. Rakyat Palestin mereka berkahwin awal kerana mereka nak meramaikan zuriat. Apa yang berlaku, yang menimpa mereka, pujian Allah SWT kepada mereka memberikan mereka kekuatan bahawa mereka ini nak meramaikan zuriat, nak melahirkan lebih ramai pahlawan-pahlawan, lebih ramai pejuang-pejuang dan juga mereka yang syahid jalan. Nampak? Apabila ada murabi saya, sahabat saya yang pergi ke Gaza sendiri, orang Palestin lelaki bercakap dengan dia dengan mereka ni bila bercerita berkenaan dengan lahir zuriat gembira, dengan kematian ahli keluarga pun gembira. Kenapa? Yang pertama, lelaki tersebut berusia 23 tahun dan dengan gembiranya menyatakan bahawa saya dah ada 4 orang anak dan dia bercadang untuk tambah. Kerana melahirkan ramai zuriat ini untuk melahirkan lebih ramai pejuang. Mereka gembira. Kedua, mereka juga gembira menceritakan tentang kehilangan ahli keluarga. Contoh ya, kalau kita seorang mak akan bercakap pada orang gembira bila bercerita macam ni. Oh, anak saya yang ini, yang BMA ni alhamdulillah 8A, jadi cadangnya nak masuk asrama hebat lah, contoh. Yang anak saya tu pula alhamdulillah SPM 20A, cadangnya mungkin nak masuk kolej orang Banting. Masya, gembira. Di sana seorang ibu, ini kisah benar. Di sana seorang ibu berceritakan kegembiraan yang sama. Tapi tentang apa tahu Masya? Dia bercerita begini. Oh, suami saya alhamdulillah syahid, mati serangan Yahudi. Anak sulung saya pun syahid. Kemudian ada lagi anak lelaki yang lain, cuma yang ini je lah, dia putus kaki sebelah je. Yang itu dia bukan tak gembira. Dia gembira bila ahli keluarga dia syahid. Nampak? Syahid di jalan Allah, tersenyum menceritakan suami dia syahid, anak sulung dia syahid, cuma yang ini dia terputus kaki je. Dia juga mengharapkan anak dia itu syahid. Nampak? Jadi kena tahu tujuan kenapa kita berkahwin awal. Kena tahu itu yang paling penting. Baik, mungkin ada tahu masa boleh tambah lah dari segi 15%. Seterusnya tadi relevan ke duit? Okey. Sekian tadi saya jawab tak ada masalah. Kerana kita ingat bagi anak perempuan, mengawinkan anak perempuan itu adalah tanggungjawab ibu bapa. Itu saya ringkas saya lah. Mungkin tak bagi isteri saya boleh tambah atau kalau saya boleh tambah. Allah. Okey. Diharapkan jawapan yang diberikan oleh para panel kita tadi walaupun mungkin tidak sedalam yang diinginkan, tapi sekurang-kurangnya memberi manfaat kepada kita semua. Soalannya ada sedikit. Biasalah soal isteri nak gaduh depan pun. Ini biasa contoh, contoh masyarakat. Kalau nak gaduh depan. Okey, teruskan. Sekejap tadi saya silap faham. Soalannya, adakah duit hantaran ditanggung oleh mak ayah lelaki?
Ya, oh, pun boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Itu je pendek. Saya tambah sikit lagi. Pun boleh kalau mak bapak lelaki tu banyak duit yang tanggung. Tapi lah dia tanggung kan duit dia. Betul tak? Okey. 1 minit untuk kesimpulan kepada program ijazah versus surat nikah. Bersediakah kita? Tuan Fazrul, Tuan Aziz dan juga Puan Azwar, 1 minit kesimpulan untuk keseluruhan. Kesimpulannya, saya harapkan pada saudara-saudara sekalian ialah dengan peluang untuk belajar di sini di College Marabah Kedik ataupun di mana sahaja institusi yang ada, rebutlah peluang untuk ikrah menuju kepada Rabbih dan kemudian carilah keredaan Tuhan agar Tuhan memberikan rahmat kepada kita, bertemu dengan pasangan yang menjadi qurratu a'yun, menyentuh mata dan menjadi imam kepada orang yang bertakwa. Kuatkan semangat untuk belajar, kuatkan semangat untuk ikrah, kerana itu adalah seruan formula yang jelas. Formula yang hanya dipegang oleh Allah ialah tentang pertemuan dengan pasangan, bina keluarga sehingga lahirnya zuriat pada masa yang akan datang. Kita fokuskan formula yang Allah berikan, formula yang Allah tidak berikan serahkan kepada Allah SWT. Baik, Allahu Akbar. Dalam masa seminit ya, banyak yang sebenarnya yang nak dikongsikan. Baik, sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat saya beritahu ya, saya beritahu secara jujur. Apa yang anda saksikan atau tonton di media, di rancangan TV, ketahuilah bahawa dunia sebenar tidak begitu. Sekiranya di TV menunjukkan bahawa dalam usia muda pangkat besar, CEO, dah bawa kereta besar dan sebagainya, dunia realiti tidak semanis itu. Melainkan mungkin anda anak Nancy mungkin sekiranya lepas habis belajar ni terus sama mungkin. Tapi sahabat-sahabat, ketahuilah bahawa cinta itu bukan seperti yang dipaparkan di media. Cinta itu sebenarnya bila hubungan anda dengan Allah SWT kita jaga. Ya, saya sendiri pun masih banyak lagi nak perbaiki menjaga hubungan dengan Allah SWT. Minta petunjuk bahawa Allah tunjukkan cinta yang sebenar, yang bersih, dan bukan seperti yang apa yang anda tonton di TV dan sebagainya, kerana dunia realiti tidak begitu. Dan ingat, tanamkan azam bahawa apabila anda bernikah nanti, sebelum menikah lagi sebenarnya, namun tanamkan azam bila dah bernikah nanti, anda dan pasangan anda berazam untuk berkhidmat kepada masyarakat, menyertai program-program kebajikan, kerana bukan saja macam saya kata nak membina pahala di dalam, tapi juga di luar, kerana anda akan mengembangkan di mana anda boleh mengumpul pahala sebanyak mungkin, kerana anda dengan pasangan anda nak kekal menuju ke syurga Allah, insyaAllah, secara ringkas. Okey, baik. Sikit saja saya nak simpulkan. Bagi saya, persediaan untuk bernikah merupakan boleh diibaratkan seperti dasar. Okey, dasar kalau kita nak bina rumah, dasarnya mesti hukum. Bagaimana kita nak bagaimana kita nak bina bangunan yang kekal lama sekiranya dasar yang kita bina tu rapuh. Begitu juga seperti kahwinan, kita kena mulakan dengan yang baik-baik dan kita insya-Allah akan kekal ke syurga Allah, insya-Allah. Alhamdulillah, berikan tepukan yang murah. Ayo. Diharapkan dengan perkongsian, dengan jawapan-jawapan secara santai mungkin dapat memberikan anda sedikit manfaat, dan juga ilmu-ilmu itu anda akan campur dan tambahkan untuk dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain di luar sana. Mungkin ini cara kami. Jadi kami mohon maaf sekiranya ada kekhilafan di pihak kami dalam menyampaikan dakwah cara kami ini, dan diharapkan ianya dapat ditambah baik di waktu akan datang. Jadi untuk itu saya macam nak kongko menutup pula. Saya dengan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur. Berikan tepukan mereka penganjur.
di atas penunjukan ijazah masa surat nikah, bersedialah kita. Jadi untuk anda semua, jangan lupa layari website Program Media Karangram, www.karangram.com.my, layari Yayasan Warisan Rumah Ikhlas, teruskan like dan juga hashtag fanpage Yayasan Warisan Rumah Ikhlas, di mana anda akan diberikan berbagai maklumat-maklumat berkenaan dengan aktiviti-aktiviti berkenaan dengan Yayasan Warisan Rumah Ikhlas ini. Akhir kalam, kita tutup forum ini istana dengan tasbih ifarah. Dan juga sedikit doa untuk Ustaz. أفضل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا أفضل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا الله kurniakanlah rahmat kepada kami dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi hamba-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami untuk mengingati dan berilah kepada kami untuk mengingatimu setiap masa ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina ya Allah, berilah kepada kami pasangan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, berilah kepada kami pasangan dan zuriat yang menjadi penunjuk mata kepada kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah zuriat dan pasangan kami ya Allah yang menjadi imam kepada orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Da'wahum fiha subhanallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi semua kepada anda, terima kasih telah ucapkan balik yang lupa masuk kaki, ya. Jangan lupa mengucap sebelum tidur. Dan terima kasih sekali kepada anda semua. Assalamualaikum dan selamat malam ucap.